A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita tadabbur surah baru, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah ini namanya adalah Al-Fajr dan tidak ada nama lain. Ulama bersepakat bahawa satu-satunya nama surah ini ialah Al-Fajr. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Iaitu turun ketika ataupun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ayatnya 30 ayat. Ayatnya 30 dan ada mengatakan 32, berbeza pendapat. Tidak ada sebab asbabun nuzul, sebab turun surah ni ataupun sebab turun ayat dalam surah ni tidak ada. Cuma ada ulama ataupun ahli tafsir menyebut bahawa surah ni turun ketika dalam keadaan Nabi tengah betul-betul tertekan dengan kepungan orang-orang musyrikin di Mekah, celaan orang-orang musyrikin dan juga halangan orang musyrikin terhadap dakwah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah bersumpah ataupun Allah mulakan surah ini dengan wal fajri, dengan fajar, demi waktu fajar. Apa kaitannya? Dalam keadaan Nabi betul-betul tertekan, dalam keadaan Nabi betul-betul kesempitan dan sahabat pun betul-betul tertekan, ramai sahabat yang diseksa, yang ditangkap dan ada yang dibunuh. Jadi ketika itu turun ayat wal fajri, demi waktu fajar. Iaitu seolah Allah nak bagi tahu keadaan tertekan sekarang, keadaan yang kelam kabut sekarang adalah sementara sahaja. Seumpama waktu malam, dan tidak ada malam yang berterusan sampai bila-bila, tetapi setiap malam pasti akan berakhir kegelapannya dan akan muncul al-fajru, waktu fajar. Jadi ayat ini secara tak langsung bagi motivasi kepada Nabi, bagi tasliah ataupun hiburan kepada Nabi dan para sahabat. Fajar akan muncul tidak berapa lama lagi. Dan kalau ikut perjalanan sirah Nabi, memang betul, tak berapa lama selepas itu Allah perintahkan Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Itu adalah permulaan kepada fajar bagi Nabi dan para sahabat. Sehinggalah akhirnya Nabi berjaya kembali ke kota Mekah dan merampas dan menguasai kota Mekah dan Madinah sekaligus. Itu seumpama adalah waktu fajar bagi Nabi, bagi sahabat dan bahkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, bila baca ayat ni bermula dengan wal fajri, Allah bersumpah dengan fajri itu, sebenar itu juga adalah syifa yang boleh merawat hati-hati orang yang beriman, yang sedang bersedih, yang sedang menghadapi masalah. Setiap masalah, setiap kesedihan tidak akan berpanjangan, sebagaimana waktu malam akan berakhir dengan waktu fajar. Okey. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kita tengok tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri.
demi waktu fajar. Fajar ni asal dari segi makna bahasa dia fajara. Fajara makna dia terpancar. Terpancar. Sebagaimana kisah Nabi Musa, bila Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke batu, faqulna dribu bi'asakal hajar. Allah kata kepada Musa, pukullah batu kamu, tongkat kamu ke batu, fam fajarat, maka terpancarlah minhu isnata asyrata aina, terpancarlah 12 mata air. Jadi infajara daripada fajara, maksud dia terpancar. Maka sebab itulah waktu subuh itu juga dipanggil waktu fajar, sebab dia daripada kegelapan malam terpancarlah cahaya. Jadi terpancar cahaya daripada kegelapan dipanggil fajar, sebagaimana air terpancar. Okey. Kemudian kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Dan kita tahu banyak ayat-ayat surah-surah yang Allah bersumpah dengan makhluknya. Sebelum surah ni, surah Al-Lail, Wal-Laili idza yaghsha, dan selepas tu surah Asy-Syams, Wasyamsi wadduhaha, banyak lagi wal asri. Jadi banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Maka benda yang paling asas bila Allah bersumpah dengan makhluknya, yang paling asas ialah Allah nak menegaskan bahawa makhluk yang diciptanya satu perkara yang sangat besar, yang menunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah. Yang kedua, yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dan yang ketiga, menunjukkan bahawa Allah tu sangat mampu, sangat berkuasa untuk mencipta semula manusia walaupun manusia telah mati dan hancur. Jadi tidak ada satu pun makhluk yang Allah cipta sia-sia. Walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar nyamuk, semuanya ada hikmah. Paling-paling kurang ia menunjukkan kehebatan Allah. Kalau kita tak nampak rahmat Allah, apa hikmahnya? Paling-paling kurang ia menunjukkan kehebatan Allah. Okey. Al-Fajri, apa kehebatan Allah? Bila sebut kehebatan Allah, makna manusia tak mampu. Bila manusia tak mampu, itulah hebatnya Tuhan. Tapi kalau manusia mampu buat macam Tuhan buat, Allah tak hebat. Sebab itulah manusia tak hebat, sebab tidak ada satu pun yang manusia buat orang lain tak boleh buat. Ada je orang lain buat, boleh ikut ke, ataupun mungkin kita tak tahu di hujung dunia sana dah lama orang buat, kita baru nak buat. Okey, jadi kehebatan Allah pada waktu fajar apa dia? Daripada kegelapan malam satu dunia ni, Allah boleh pancarkan satu cahaya yang boleh menerangi satu dunia juga. Dengan hanya satu cahaya, dengan hanya sebiji matahari. Kehebatan Allah, Allah boleh menerangkan tempat yang semuanya gelap menjadi semuanya terang dan jelas dengan hanya satu pancaran. Okey, kemudian itu kebesaran Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah di waktu fajar, apa dia? Dia, sebab itulah Al-Quran ni nanti dia akan sebut ayat yang kelima ni. Quran ni bercakap dengan orang yang berakal. Quran bercakap orang yang ada hati, orang yang hatinya bersih. Barulah ayat-ayat Al-Quran akan menyerap masuk dalam jiwa, dalam hati manusia, dan akan ternampak dalam bentuk akhlak, dan akan nampak di hati, di mata orang lain. Bila tu? Bila Quran tu terus masuk ke hati. Sebab Quran cakap dengan akal ataupun hati manusia, bukan bercakap dengan telinga, bukan bercakap dengan mata. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 192, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna
Betul, Syuara 192, 193. Nazala. Allah kata apa? Nazala bihi ar-ruhul amin. Quran itu, bihi itu dengan Al-Quran diturunkan oleh ar-ruhul amin, oleh malaikat yang bersifat al-amin, amanah. Kemana Jibril menurunkan Al-Quran? Ala qalbika, kepada hati engkau ataupun akal engkau. Jadi daripada awal lagi Allah mengatakan Quran ini diturunkan untuk orang yang ada hati, untuk orang yang berakal. Maka bila turun ke hati, apa akan jadi? Bila Quran difahami dan dihayati, apa akan jadi? Litakuna minal munzirin. Supaya engkau dengan Al-Quran itu, engkau menjadi salah seorang daripada munzir, pemberi peringatan. Jadi kalau kita baca Quran, kita pun tak faham dan kita pun tak akan tahu apa hak, apa yang batil, dan jauh sekali daripada kita mengingatkan orang. Maka sebenarnya Quran, kita belum berakal. Quran belum bercakap dengan kita. Quran hanya bermain di bibir ataupun bermain di telinga. Okey, jadi bila Quran bercakap dengan orang berakal, kita kena berfikir. Kenapa? Apa rahmat Allah pada waktu fajar? Apa rahmat Allah di waktu fajar? Rahmat Allah di waktu fajar ialah dengan ada waktu fajar tu, jiwa kita akan menjadi tenang. Daripada kegelapan, orang duduk dalam gelap tiba-tiba dapat cahaya, tenang. Dan juga menunjukkan bahawa kita masih dihidupkan oleh Allah, diberi peluang untuk terus bernafas, untuk terus menghadapi merasai nikmat kehidupan. Sebab berapa ramai yang tidur kemudian tak dapat nampak waktu fajar. Sebab apa? Mereka mati di waktu tidur, ataupun mati di waktu malam. Jadi fajar adalah memberi nafas baru kepada orang yang dalam kegelapan. Dan fajar juga khusus kepada orang beriman adalah sebagai penanda aras bagi orang beriman, iaitu menandakan masuknya waktu solat yang pertama di waktu siang hari, iaitu solat fajar. Jadi solat fajar itu adalah nikmat yang antara nikmat yang terbesar yang Allah anugerah kepada orang beriman. Orang kafir dapat waktu fajar tapi dia tak dapat nikmat solat fajar sebab dia tak beriman. Apa kelebihan solat fajar? Yang Nabi kata, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa solat di dua waktu sejuk dijamin masuk syurga. Dua waktu sejuk ialah solat fajar dan solat asar. Jadi tanda-tanda ahli syurga ialah dia bangun waktu fajar dan solat fajar. Dan juga waktu fajar ada solat sunat. Allah jadikan solat sunat yang terbaik. Solat sunat yang terbaik selepas solat 5 waktu dan selepas solat malam ialah solat sunat fajar. Iaitu Nabi kata, raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik pada dunia dan segala isinya. Solat sunat zuhur tak ada kelebihan sampai begitu. Solat sunat selepas zuhur pun sama, selepas maghrib pun sama. Solat witir pun tidak ada kelebihan seperti itu. Jadi kelebihan fajar, solat fajar sendiri yang menjadi penyebab manusia akan masuk syurga. Yang kedua, solat sunat fajar yang lebih baik daripada dunia dan segala isi. Berapa ramai manusia tertipu dengan dunia, keluar pagi cari dunia, tapi tak dapat kecuali sekelumit dunia. Dapat 100-200 setiap hari. Tertipu dengan dunia, akhirnya terlepas yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya, iaitu solat sunat fajar. Dan Nabi juga sebut, siapa yang solat fajar berjemaah. Ini kelebihan ketiga fajar. Kelebihan ketiga fajar ialah, Nabi kata siapa yang solat subuh berjemaah di masjid, maka seolah-olah dia mendirikan sepanjang malam. Subhanallah, nikmat fajar. Nikmat fajar bila dilaksanakan dengan betul dan mengikut sunnah Nabi. Siapa solat fajar subuh berjemaah, maka seolah dia mendirikan solat malam sepanjang malam, walaupun dia tidur sepanjang malam.
Lepas Isya terus dia tidur. Bangun-bangun sedar azan subuh. Lepas azan dia ambil wuduk, pergi masjid, sempat solat subuh berjemaah. Jadi dia akan dapat pahala solat subuh berjemaah dan dia dapat juga pahala solat sepanjang malam. Daripada lepas Isya sampai ke subuh. Berapa jam? Kita tak mampu nak bangun malam sepanjang malam. Separuh malam pun tak mampu, 1/3 malam pun tak mampu. Tiba-tiba dengan kita hanya tidur, kita diberi pahala solat sepanjang malam. Maka pastikan kita solat subuh berjemaah selepas PKP. Okey. Dan fajar juga ada juga kaitan dengan ibadat satu lagi. Apa dia? Tadi saya kaitkan fajar tu dengan solat kan. Ada satu lagi ibadat utama yang berkait dengan waktu fajar. Apa ibadat tu? Apa dah? Puasa. Puasa. Apa kaitan puasa dengan fajar? Bila masuk je waktu fajar, maka bermulalah puasa. Bermulalah puasa. Jadi waktu fajar penanda bahawa tak boleh makan, tak boleh minum. Kan yang yang istighfar tu malam. Kita akan sebut bahagian malam pula. Okey? Dan ada satu lagi, cuma dia tak berkait secara langsung dengan fajar. Waktu fajar ni bila? Bila terbit fajar dan selepas terbit fajar, waktu subuh ni, waktu fajar bila berakhir? Dia mula terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit matahari. Antara fajar dengan terbit matahari lebih kurang 1 jam 30 minit. 1 jam setengah. Dia bergantung pada kawasan, bergantung pada waktu. Kadang-kadang tak sampai 1 jam setengah. Daripada terbit fajar sampai terbit matahari. Ini waktu fajar. Yang ni terbit matahari. Jadi apa kelebihan satu lagi? Dia tak berkait langsung dengan fajar, tapi secara tak langsung. Iaitu selepas terbit fajar, terbit matahari, kemudian lepas 10 minit ataupun 15 minit, kamu solat 2 rakaat. Selepas terbit matahari, lebih kurang 10 ataupun 15 minit, kamu solat 2 rakaat. Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Seumpama dia melakukan haji dan umrah yang sempurna. Tapi bagi lelaki, dia kena salat fajar di masjid, kemudian menunggu sampai terbit matahari. Lepas terbit matahari 10 minit ataupun 15 minit, dia salat 2 rakaat macam dia buat haji dan umrah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita pun ulama mengatakan cukup wanita solat fajar di rumah. Kemudian lepas solat fajar di rumah, dia tunggu di atas sejadah, dia berzikir, dia baca Quran, dia dengar ceramah sampai terbit fajar. Lepas 10 minit, 15 minit, dia solat 2 rakaat. Maka insya-Allah kata ulama, dia juga akan dapat pahala melakukan haji dan umrah yang makbul, yang tamah, yang sempurna. Insya-Allah, baru satu ayat kita dah rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dan kita rasa hidup ni sebenar tak perlu bersedih. Hidup ni sebenar tak perlu stres. Sebab apa? Tidak ada malam yang tidak berakhir dengan waktu fajar. Bila malam, mesti di hujung tu ada fajar. Jadi bila susah, bila sedih, yakinlah ada fajar menanti kita. Satu masa kita akan gembira dengan masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Allah bersumpah lagi yang kedua, walayalin ashr, dan malam-malam yang ashrin 10. Malam-malam yang 10.
Apa maksud malam yang 10? Malam apa ni? Ada 3 pendapat lah. Malam yang 10 ni ada 3 pendapat. Pendapat pertama, 10 awal Zulhijjah. Bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Apa kelebihannya? Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Sahabat pun bertanya, walal jihad fi sabilillah. Nabi kata, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji'. Nabi kata tidak ada hari-hari yang amal solehnya adalah lebih Allah cinta melainkan amal soleh pada hari-hari ini, iaitu hari 10 Zulhijjah. Bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Amalannya adalah terbaik sepanjang tahun. Amalannya adalah Allah paling suka. Sahabat bertanya, walaupun pergi berjihad, adakah amalan di 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada berjihad? Nabi kata, ya. Kecuali dia keluar berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia mati syahid, dia tak pulang. Itu lebih dia berjihad lah daripada amalan 10 Zulhijjah. Tapi kalau dia pergi berjihad, bawa harta apa semua, dan lepas berjihad dia balik dengan selamat, maka amalan di 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada jihadnya. Itu hadis sahih. Pendapat kedua, walayalin ashri ialah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Allah sebut dalam ayat ni malam, layalin, malam. Layalin tu jamak kepada lailun, lailatun. Kalau satu, lailatun. Kalau banyak, jamak layalin. Jadi Allah sebut malam, Allah tak sebut hari. Kalau hari apa dia? Hari yaumun, kalau jamak ayyam. Jadi ulama ataupun pendapat yang mengatakan walayalin ashri ialah 10 malam akhir Ramadan, hujah mereka beda. Pertama, Allah guna perkataan malam. Jadi kalau sebut malam, yang terbaik ialah 10 malam akhir Ramadan, sebab pada 10 malam tu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. Dan pendapat ketiga, 10 awal Muharram. Jadi pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, walayalin ashri ialah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah itu majoriti ulama. Tapi Syekh Shalih Utsaimin dia kata, bagi dia pendapat yang paling tepat 10 malam ialah 10 akhir Ramadan. Itu pendapat dia paling tepat. Kenapa? Sebab Allah guna malam. Kalau 10 awal Zulhijjah, sepatutnya Allah guna ayyam, hari. Dan malam tu juga ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi bagi yang mengatakan walayalin ashri 10 awal Zulhijjah, dia kata kenapa Allah guna malam? Sedangkan dalam hadis Nabi guna hari. Tidak ada amalan yang pada hari-hari. Nabi tak guna malam. Dalam Al-Quran ni malam. Ulama menjawab, maksud 10 hari awal Zulhijjah, tapi Allah guna malam sebab setiap hari bermula daripada malam. Setiap hari bermula daripada malam, iaitu bermula maghrib. Maka sebab tu Allah guna malam. Maksudnya ialah hari. Okey. Tak penting ya yang mana lebih betul. Yang penting apa dia? Ada satu lagi pendapat keempat. Dia kata pendapat keempat ni dia ambil jalan tengah. Kalau hari yang terbaik 10 awal Zulhijjah. Kalau siang hari. Kalau malam pula yang terbaik 10 akhir Ramadan. Makna dia ambil dua-dua pendapat. Dan sebenarnya pendapat yang paling-paling baik ialah 10 akhir Ramadan pun dia beriktikaf, dia beramal soleh, dia gadakan amal soleh. Dan 10 awal Zulhijjah pun dia fokus, dia pulun habis-habis. Ini yang terbaik sekali. Ramai orang ambil pendapat pertama tapi dia tak fokus amalan pergi 10 awal Zulhijjah. Ramai orang fokus 10 akhir Ramadan tapi
10 akhir Ramadan dia tak ada pun. Jadi bila Allah bersumpah, makna ini adalah yang besar, bukan kecil. Jadi insya-Allah 10 awal Zulhijjah dah lepas. 10 akhir Ramadan pun lepas. Jadi bersedialah kalau dipanjangkan umur untuk kita berlomba untuk merebut 10 akhir Ramadan dan juga 10 awal Zulhijjah. Okey, yang ketiga, wasyaf'i, dan wasyaf'i demi syafi'i apa dah? Genap. Wal watri, dan ganjil. Syafa'i ini sebenar makna dia genap. Sebab itulah syafaat yang syafaat daripada Nabi di hari akhirat. Syafaat ni daripada perkataan syaf'i. Syaf'un. Apa kaitan? Syaf'un makna dia genap. Apa kaitan dengan syafaat? Manusia bila di akhirat besok, manusia di akhirat besok berseorangan. Anak, isteri, suami, mak bapak semua cabut lari. Jadi dia seorang-seorang je. Bila seorang tu dipanggil ganjil. Maka akhirnya masing-masing cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa, cari Nabi Nuh, semua tak boleh memberi syafaat. Dan last kali jumpa Nabi Muhammad saja boleh memberi syafaat. Bila Nabi boleh bagi syafaat, daripada kita berseorangan, kita witir, akhirnya kita menjadi genap. Jadi sebab tu syafaat dipanggil syafaat. Sebab dia menggenapkan keadaan kita yang ketika di pada masa berseorangan. Okey. Jadi demi genap dan witir. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bersumpah ni? Dia dalam tafsir disebut ada 20 pendapat. Pasal wasyafa'i wal watri. 20 pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur, paling masyhur dua lah. Satu, wasyafa'i makhluk. Makhluk, wal watri pun makhluk juga. Sebab ada yang Allah cipta makhluk berpasangan, syafa'i, dan ada yang Allah cipta makhluk berseorangan. Ada yang duduk seorang-seorang je, sampai ke mati dia tak kahwin. Itu pendapat pertama lah. Jadi wasyafa'i wal watri, dua-dua makhluk. Makhluk yang genap, berpasangan, dan makhluk yang berseorangan. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang paling masyhur, iaitu wasyafa'i ialah makhluk, wal watri ialah Tuhan. Jadi lemahnya makhluk mesti ada pasangan. Kita nak pada isteri perempuan nak pada suami isteri pula nak kepada anak, mesti berpasangan. Itulah asy-syafa'i. Bila nak pada pasangan, itu adalah makhluk. Adapun watru adalah Tuhan. Sebab Tuhan adalah kuat, Tuhan adalah hebat. Tuhan tak perlukan isteri, Tuhan tak perlukan anak. Maka dalam satu hadis, innallaha witrun. Allah adalah ganjil. Berdasarkan hadis ni, ulama mengatakan al-watru dalam hadis ni, dalam ayat ni ialah Allah. Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Jadi Allah adalah ganjil dan Allah suka yang ganjil. Apa dia yang antara yang ganjil yang Allah suka? Contoh macam hari 7, kalau berzikir 33 kan? Ada zikir kena baca 7 kali, bukan 8 kali. Okey. Jadi Allah bersumpah dengan yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Wasyafa'i demi makhluk yang genap, yang berpasangan, dan demi Tuhan yang ganjil. Okey. Dalam ayat ni al-watri, waw berbaris atas. Makna dia ganjil, tapi kita biasa baca baris bawah, witir kan? Salat witir, salat ganjil lah. Jadi yang mana satu betul? Hadis ni mengatakan witrun, baris bawah. Yuhibbul witra. Ada dua kiraat. Ada dua bacaan, dua-dua betul. Satu bacaan waw baris atas. Satu lagi bacaan waw baris bawah. Dua-dua betul.
Dan dua-dua maknanya sama, iaitu ganjil. Jadi kalau saya baca wasyaf'i wal witri, betul. Betul. Cuma kalau kita nak baca bacaan yang tak pernah didengar oleh makmum, kita kena bagi tahu dia. Kalau tak, jadi isu. Nanti kita baca wasyaf'i wal witri, makmum kat belakang tegur wal watri. Kita baca lagi witri, dia pun tegur. Kita tahu betul tapi dia tak tahu itu adalah bacaan. Jadi nak baca wasyafa'i wal witri, betul. Wasyafa'i wal watri pun betul. Dan maknanya sama. Okey, yang ke 1, 2, 3, 4. Allah bersumpah lagi dengan yang kelima. Iaitu, dan demi malam. Demi malam. Iza yasri. Asal dia yasri, asal dia ada ya ni. Fi'al mudhari'. Yasri mana? Berjalan, bergerak. Tapi dibuang supaya apa? Hujung ayat semua berakhir dengan huruf yang sama. Ashrin fajri, ashrin watri yasri. Jadi apa makna ni? Allah bersumpah dengan yang kelima. Demi malam, apabila malam tu yasri, berjalan je. Bila berjalan, maka dia akan berakhir. Bila malam berjalan, dia akan berakhir. Jadi itu juga gambaran bahawa tidak ada kesedihan, tidak ada masalah yang tidak akan berakhir. Sebagaimana waktu malam, dia akan berjalan sampai satu masa keluar waktu fajar. Apabila ia berjalan ataupun bergerak. Cuba bayangkan kalau malam tu tak berakhir. Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Qasas ayat 71. Surah Al-Qasas ayat 71. Allah kata apa? Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikum al-layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in. Cuba tadabbur ayat ni. Allah nak kita berfikir, Allah nak kita berfikir sehingga kita rasa nikmat Allah begitu besar dan sehingga kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Bila kita tak berfikir, kita tak akan bersyukur. Allah kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, bagi tahu aku. Bagi tahu aku. Ara'aitum ni, kalau kamu tahu, maka bagi tahu aku. Apa dia? In ja'ala Allah, sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu malam, wal-layl, Allah nak kita berfikir supaya kita rasa nikmat Allah. Sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu malam sarmadan. Apa makna sarmadan? Sarmadan ni berterusan. Dia lebih kurang makna abadan. Kalau Allah jadikan malam tu tidak ada iza yasri ni. Iza yasri tak ada. Kalau ada iza yasri dia berakhir. Tapi sarmadan tidak ada iza yasri. Kalau Allah jadikan ke atas kamu malam itu sarmadan, tidak berjalan, kekal macam tu, berterusan. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Maka Allah tanya. Allah tanya sambil mencabar. Man ilahun, siapa Tuhan?
yang selain daripada Allah, ya'tikum, yang boleh membawa datang pada kamu bidiain, dengan cahaya fajar. Siapa dia? Afala tasma'un, kamu tak dengar ke? Kamu tak dengar ke kehebatan Allah? Kamu tak berfikir ke kepada nikmat Allah? Jadi Allah tanya ni sebab ramai tak sedar. Bangun pagi, subuh tak salat, terus cari rezeki Allah, tapi tak sembah pemberi rezeki. Bangun pagi je, jumpa cahaya, rasa lega, dapat hidup balik, tapi membuka aurat. Jadi Allah kata, kalau Allah jadikan malam sepanjang hayat sampai kiamat, ada tak Tuhan lain yang boleh membawa cahaya supaya kamu dapat waktu fajar? Tak ada. Maka bersyukurlah hanya kepada Allah. Okey, dan itu kehebatan Allah lah. Dan juga dalam sumpah wal-laili idza yasr ada rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Di waktu malam. Apa dia? Yang mana? Okey. Kalau kita tengok ayat selepas ni 72 ke? 72 siang kan? Betul kan? 72 hujung dia afala tubsirun. Beza? Cuba fokus. Yang atas ni Allah kata kalau Allah jadikan malam berpanjangan sampai kiamat, siapa yang boleh bawa datang cahaya selain daripada Allah? Kamu tak dengar ke? Tapi bila siang hari, bila Allah jadikan siang hari berpanjangan, siapa yang boleh membawa waktu malam selain daripada Allah? Kamu tak melihat ke? Perasan tak apa beza dia? Kenapa malam Allah kata kamu tak dengar ke? Siang Allah kata kamu tak tengok ke? Kenapa? Sebab kalau malam Allah kata afala tubsirun, kamu tak nampak ke? Kita jawab memang tak nampak sebab malam. Faham tak? Jadi tengok bahasa Al-Quran. Bila malam Allah kata tubsirun sebab memang tak nampak. Dengarlah. Malam kita boleh dengar tak? Ya. Tapi bila siang pula Allah tak kata tasma'u sebab apa? Cerah. Bila cerah tubsirun. Jadi bahasa Al-Quran tepat bagi mereka yang berfikir. Okey, waktu nikmat. Tadi kita sebut nikmat waktu fajar kan? Solat subuhnya, solat sunat subuhnya, solat 2 rakaat selepas terbit matahari, solat subuh berjemaah. Okey, sekarang nikmat ataupun rahmat Allah di waktu malam kepada kita apa dia? Yang biasa Allah sebut kan, wa ja'alna al-laila libasa. Allah kata kami jadikan malam sebagai seumpama pakaian, iaitu kamu boleh tidur, kamu boleh berehat tanpa ada gangguan. Itu nikmat tu. Kalau Allah jadikan waktu tidur kita siang hari, gegak gempita, riuh rendah, kita tak boleh berehat, kita boleh mati, cukup seminggu mati. Tak cukup tidur. Jadi nikmat waktu malam, pertama tempat kita berehat, tempat kita tidur untuk mencari hilang penat dan mencari tenaga yang baru. Dan nikmat lebih besar daripada itu ialah solat malam. Dan waktu itulah 1/3 malam Allah turun ke langit dunia, sehingga Allah bertanya, man yas'al fa'utihi, siapa yang minta aku akan beri. Man yad'uni astajib lah, siapa yang berdoa aku akan makbulkan. Man yastaghfiru aghfirulah, siapa minta ampun aku ampunkan dosa dia. Bila ni? 1/3 malam. Ini waktu malam. Sebab itulah Nabi, nikmat yang paling besar bagi Nabi ialah waktu malam. Sebab itu Nabi boleh solat malam sampai berdiri lama, sampai bengkak kaki. Sampai 1 rakaat Nabi baca 3 surah panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bila tu? Waktu malam. Siang hari tak ada. Tak ada hadis yang mengatakan Nabi solat begitu lama. Siang hari tak ada. Paling-paling lama siang hari pun solat fajar. Kan? Nabi baca waktu solat fajar 60 hingga 100 ayat. 60 hingga 100 ayat. Solat fajar.
Tapi kalau salat malam, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa baru 1 rakaat. Sebab apa? Nikmat bermunajat dengan Allah di waktu malam. Dan macam tadi juga sebut apa dia? Setelah solat malam, di hujung waktu tu, iaitu sahur, waktu sahur, dekat-dekat subuh, nikmat beristighfar kepada Allah. Wa kanu, Allah kata apa? Ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri ahli syurga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Ini surah Az-Zariyat. Saya ingat ayat 17 ke 18. Allah sebut, sebelum tu Allah sebut orang bertakwa bila masuk syurga dia dapat apa saja dia nak. Kemudian Allah beritahu apa yang mereka buat masa kat dunia ni sehingga mereka layak masuk syurga dan dapat apa saja yang mereka nak. Apa amalan mereka? Antara amalan ahli syurga masa kat dunia ialah kanu qalilan. Mereka ni sedikit sekali minal lail, waktu malam. Sedikit apa? Bukan sedikit ibadat. Sedikit sekali waktu malam mereka mayahja'un, mereka tidur. Jadi yang sikitnya tidur, yang banyaknya beribadat. Itu ciri-ciri ahli surga. Jadi kita rasa jauh lagi kan, kita ni banyak tidur, banyak berehat dan sedikit sekali beribadat. Kemudian hebat lagi ahli syurga, dalam sepanjang malam, sebahagian besar malam dia beribadat. Hebatnya lagi apa dah? Dah salat malam banyak, masih di hujung waktu subuh mereka beristighfar kepada Allah. Masih rasa takut tahajud mereka tak sempurna. Takut tahajud mereka tak khusyuk dan tak diterima oleh Allah. Maka mereka lengkapkan dengan istighfar. Ini nikmat waktu malam. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk memiliki sifat-sifat ahli syurga yang sebahagian besar malam mereka beribadat dan mereka akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian yang kelima, jadi Allah bersumpah dengan 5 benda. Al-fajru, layalin, ashrin, wasyaf'i, wal watri, 4, wal laili. 5. Kemudian Allah kesimpulkan hal fi, adakah fi zalika, pada demikian itu, sumpah, qasamun, sumpah, lizi hijrin, bagi yang, zi mempunyai, bagi yang mempunyai, hijrin akal. Hijrin hajara, daripada hajara, makna dia mana'ah. Kalau aqala makna sebenarnya lebih kurang mana'ah juga. Akal makna iqal kan, ikat. Jadi apa maksud ayat ni, ayat yang kelima ni? Allah kata, tidakkah pada demikian itu, demikian apa ni? Ni, ya Allah bersumpah dengan fajar, dengan malam 10 ataupun hari yang ke-10 Zulhijjah, dengan syafa'i dan watri, kemudian dalam malam yang bergerak, yang berjalan. Tidakkah itu sumpah kepada orang yang berakal? Ini Allah nak bagi, Allah nak tempelak. Maknanya setiap yang Allah sumpah tu mesti ada hikmahnya, mesti ada pengajarannya, tapi bukan untuk semua orang. Dia hanya untuk lizi hijrin, orang yang berakal je. Siapa yang baca Al-Quran, wal fajri walayalin ashri, orang tanya, kenapa Allah bersumpah dengan fajri? Saya tak tahu. Dia bukan lizi hijrin. Apa hikmahnya? Wasyafa'i wal watri, saya tak tahu. Dia bukan lizi hijrin, dia tak berakal. Sebab Allah kata sumpah ni khas untuk orang berakal. Kenapa Allah bersumpah dengan wal asri? Saya tak tahu. Saya tahu itu adalah surah-surah yang antara surah yang terpendek. Dia tidak berakal. Sebab tu saya sebut dah tadi,
Ulama mengatakan Quran ni betul-betul turun bercakap dengan orang yang berakal sahaja. Dan sebab itu juga banyak ayat Allah mengatakan siapa baca Quran tak faham dia macam keldai. Keldai tak berakal. Siapa baca Quran tak faham dia macam binatang ternak. Binatang ternak tak berakal. Jadi kadang-kadang saya pun tak faham. Masih baca Quran tapi tak faham. Walaupun Tuhan kata keldai, walaupun Tuhan kata binatang ternak. Maknanya seolah mengesahkan dia tu betul-betul tak berakal. Kalau dia berakal, dia berhenti sekejap, tengok apa maksud dia. Kalau tak tahu, bertanyalah, pergilah belajar. Supaya dia tidak termasuk orang yang tidak, dalam kumpulan orang yang tidak berakal. Kemudian, Allah nak tegaskan, sumpah ni, sama ada dalam surah ni ke ataupun surah-surah lain, untuk orang berakal je. Maka sebab itu Allah ayat seterusnya, Allah bertanya dan Allah suruh kita berakal. Kita berfikir. Sebab apa? Quran untuk orang yang berakal. Maka Allah bertanya, alam tara, tidakkah? Ini bercakap dengan orang berakal. Kalau orang tak berakal, dia akan baca sampai habis dan sambung surah lain. Kalau orang berakal, dia bertanya, apa yang Allah tanya ni? Tidakkah engkau berfikir sesuai dengan Lizi Hijrin. Berfikir kaifa, bagaimana fa'ala telah lakukan Rabbuka, Tuhan engkau, bi'ad, kepada kaum Ad. Jadi Allah kata sumpah ni khas untuk orang berakal. Sebab itulah lepas tu Allah kata, okey, sekarang gunakan akal kamu untuk berfikir. Apa? Kamu tak fikir ke bagaimana hebatnya Tuhan? Di mana kehebatan Allah? Bukan Allah mematikan kaum Ad, tapi bagaimana cara ni? Kaifa. Kehebatan Allah letak pada soalan kaifa. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad? Kalau setakat kita tahu kaum Ad telah dibinasakan. Macam mana cara Allah binasa? Saya tak tahu. Tak berakal. Tak berakal. Sebab Allah suruh kita berfikir bagaimana. Bukan di mana kaum Ad dibinasakan. Bukan bila dibinasakan, tak. Bagaimana cara Allah binasa. Sebab bila kita tahu cara Allah binasa, baru kita tahu hebatnya Tuhan. Tapi kalau setakat tahu tempat kaum Ad dibinasakan, kita tak akan rasa hebat Tuhan. Ataupun kita tahu bila kaum Ad dibinasa, kita tak akan rasa kehebatan Allah. Kalau soalan tentang bila, apa dia? Mata. Kalau soalan tentang tempatnya, aina, di mana? Tapi soalan ni tak ada dalam Quran. Bila kaum Ad dibinasakan? Ataupun aina, di mana? Tak ada soalan tu. Sebab Allah nak kita ambil pengajaran. Bila tahu tempat, tak ada pengajaran. Bila tahu bila, tak ada pengajaran. Tapi yang ada pengajaran ialah soalan kaifa. Bagaimana Allah binasakan? Okey. Pukul apa jam? 10? Ada 5 minit lagi. Okey. Dan Allah tanya, sebenar jawapannya ada dalam berbagai-bagai ayat, berbagai surah. Ramai yang pergi tengok kaum Ad dibinasakan, tapi bila kita tanya, kamu tahu tak macam mana mereka dibinasakan? Saya tak tahu. Sedangkan Allah sebut dalam Quran detail bagaimana kaum Ad binasa. Dan dia pun baca ayat itu, tapi dia tak faham. Tapi tempat dia pergi, tempat dia tahu. Sebenarnya orang ni belum Zi Hijrin. Orang ni bukan ulul albab, bukan ulu an-nuha. Dan Allah beritahu kaum Ad yang dibinasa ni bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang kurus kering, bukan orang yang lemah je, tak. Yang Allah binasa ni adalah kaum yang hebat.
Apa dia? Iram. Iram. Apa makna iram? Iram ada dua. Satu, nama kabilah. Yang kedua, nama tempat. Nama kabilah. Kabilah apa ni? Kabilah Ad. Dia biasanya nama kabilah yang terkenal ni biasanya bagi orang Arab asalnya nama orang. Asalnya nama orang. Samud nama orang, Ad nama orang. Tapi akhirnya terkena dengan nama kabilah. Jadi pendapat mengatakan Iram ni nama kabilah. Dia mengatakan Iram adalah nama asal kabilah Ad. Ad tu asalnya nama orang. Nama asal kabilah apa dah? Iram. Dan ada juga pendapat mengatakan Iram ni salah satu nama kabilah yang ada dalam kalangan kaum Ad. Ad ni kabilah yang besar, bangsa yang besar. Di bawah-bawah tu ada pecahan-pecahan, suku-suku dia. Jadi salah satu suku dia ialah Iram. Dan pendapat kedua, Iram ialah nama tempat. Okey, tempat kaum Ad di mana? Tempat kaum Ad di mana? Tengok Allah tak sebut tempat. Allah tak sebut tempat. Sebab Allah nak kita ambil pengajaran. Bukan tahu tempat. Tapi ikut sejarah, tempat tu diketahui ya. Di mana? Ini kalau Saudi. Ini Yaman. Yaman. Ada satu tempat nama dia Hadra Maut. Kan? Jaafar tahu kan? Pernah pergi tempat ni? Tak pernah. Jadi Ad ni dia di selatan tanah Arab. Selatan semenanjung tanah Arab. Iaitu antara di kawasan Yaman ataupun tak jauh daripada Hadramaut. Katanya ada lagi kesan-kesan kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Hadramaut ni di Yaman tapi di Kuala Lumpur pun ada. Di Mat'am Hadramaut. Kalau makan kat situ memang betul-betul maut. Okey. Iram. Balik pada sini ya. Sama ada nama kabilah ataupun tempat. Zatil Imad. Apa makna Zatil Imad? Zat mempunyai. Dia bahasa Arab kalau perempuan, kalau lelaki Zi ataupun Zu. Kalau mu'anas Zati. Jadi Iram tu nama kabilah, perkataan tu dipanggil mu'anas. Sebab tu Zat. Zati al-Imad. Imad apa dia? Biasa dengar tak? As-salatu imaduddin. Biasa dengar kan? Apa makna dia? Tiang. Tiang kan? Jadi kaum Iram ataupun kaum Ad, Zatil Imad mempunyai tiang. Apa maksud dia? Iaitu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Kehebatan kaum Ad ialah mereka mampu membina bangunan-bangunan yang tinggi dan kukuh. Jadi Zatil Imad makna mempunyai tiang. Itu adalah simbolik kepada mereka mampu membina bangunan yang tinggi dan kukuh. Iram tengok Allah nak beritahu kaum Ad yang Allah binasa ni, hebatnya Allah yang Allah binasa ni kaum yang hebat. Kalau Allah binasa kaum yang lemah, lembek, tak nampak hebat Allah. Dan Allah pula binasakan dengan apa ni? Kaum yang hebat. Kemudian Allah binasa pula dengan apa? Kaum Ad Allah binasa dengan apa? Apa dia? Angin. Jadi kalau kaum Ad hebat dan Allah binasa dengan bom, Allah tak hebat. Sampai kena ada bom baru kaum ni mati, tak. Allah binasa dengan benda yang simple je, angin. Angin kadang-kadang kat sini ada. Kipas berpusing ada angin. Tak ada satu pun bergoyang. Jadi angin ni terlalu lembut. Tapi Allah nak begitu hebatnya Allah,
Nak binasa kaum yang hebat, yang kuat, Allah tak perlu senjata yang kuat dan canggih. Hanya perlu angin yang lembut sahaja. Kemudian Allah beritahu lagi kehebatan kaum Ad allati yang lam yukhlaq, tidak yukhlaq, dicipta, misluha, sepertinya, fil bilad, di mana-mana negeri. Bilad, negeri. Jadi hebatnya kaum Ad ialah satu, mampu membina bangunan yang tinggi. Yang kedua, tidak ada kaum yang lain yang lebih hebat daripada mereka. Allah tidak pernah mencipta sehebat kaum Ad, sekuat kaum Ad di mana-mana negeri. Baguslah nampak hebat Allah. Jadi sebelum Allah beritahu Allah binasa kaum Ad ni, Allah beritahu yang Allah binasa ni bukan orang yang kurus, bukan orang yang lemah, tapi kaum yang sangat-sangat luar biasa kekuatannya dan tidak pernah ada di mana-mana tempat. Kemudian Allah masuk kaum Samud. Cuma sekarang Allah tanya ni, kamu tak fikir ke bagaimana hebatnya Allah? Bagaimana Allah binasakan kaum? Tapi Allah tak sebut dalam surah ni. Allah tak sebut bagaimana Allah binasakan kaum Ad. Maka kita kena carilah. Sebab Allah bertanya. Allah suruh kita berfikir. Oh, tak ada dalam surah ni. Ada tak disebut dalam surah lain? Cari. Dalam surah Al-Haqqah ada. Cuba tengok surah Al-Haqqah. Apa Allah buat pada kaum Ad? Fa amma Samudu wa amma Adun kazzabat Samud wa Adun bil qari'ah. Kan? Apa dia? Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Kemudian sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Kemudian fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Okey. Ini Allah sebut banyak lagi dalam surah lain. Allah sebut Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud. Antaranya surah Al-Haqqah. Wa amma Adun, adapun kaum Ad, fa uhliku, mereka dibinasakan. Ini kaifah, menjawab soalan kaifah. Bagaimana Allah binasakan? Bagaimana jawapannya di sini? Iaitu Allah binasakan birihin dengan angin. Angin, bukan dengan bom, bukan dengan jet pejuang. Tapi dengan angin sahaja. Tapi angin itu sorsorin, yang begitu kuat. Atiyah, yang sangat-sangat sejuk. Kita kalau duduk dalam peti ais boleh matikan. Bila terlalu sejuk, boleh mati. Kemudian Allah gerakkan angin itu alaihim. Allah gerakkan angin. Dan Allah dengan angin itu meniup kaum Ad yang kuat tu. Ada mengatakan duduk dalam gua pun angin itu pusing dia sampai dia keluar. Kemudian Allah angkat di langit. Allah angkat di udara. Hebatnya Allah, dengan angin Allah boleh angkat kaum Ad. Semua kaum Ad ketika itu dia angkat ke langit. Kemudian berapa lama ni? Allah pusing sab'a layalin, 7 malam, wa samaniyata ayam, 8 hari. Allah sebut detail 8 hari 7 malam. Husuman berturut-turut. Makna start pukul 8 pagi tadi sampai bila? Bukan sampai 8 malam ni, tak. Sampai pukul 8 selepas 8 hari. Pusing 24 jam, 8 hari 7 malam. Cuba bayangkan. Kita kalau orang pusing kita 1 jam je, pensan, rebah. Kemudian
Masa ni, masa pusing tu, waktu makan pagi dia berhenti tak? Waktu makan tengah hari berhenti tak? Kemudian apa hasilnya? Allah bagi tahu hasil. Fataral qauma, maka selepas itu kamu lihat kaum Ad itu fiha sur'a. Apa makna sur'a? Sur'a makna bergelimpangan. Bergelimpangan. Macam mana rupa dia? Ka'annahum a'jazu nakhlin, seolah mereka macam batang pokok kurma yang gelonggong setelah lama tumbang. Jadi kalau kita tengok tepi-tepi pantai kan, kadang-kadang pokok kelapa kan, kalau dah lama tumbang duduk tepi pantai, macam mana rupa dia? Berlubang sana, berlubang sini kan. Begitulah rupa kaum Ad setelah Allah pusing di udara 8 hari 7 malam. Kemudian hari ke-8 tu Allah junangkan mereka ke bumi, kepala di bawah, dan kepala mereka patah bergelimpangan, seumpama pokok-pokok kurma yang telah lama tumbang. Bila kita baca ayat ni dan juga dalam ayat lain, baru kita rasa, ya Allah, hebatnya Allah. Untuk membinasakan kaum yang hebat, yang kuat ni, Allah hanya perlukan angin sahaja. Allah tak perlu turunkan para malaikat daripada langit beribu-ribu, tak. Sebab apa? Sebab Allah tu hebat. Jadi bila kita rasa kehebatan Allah, barulah kita akan tunduk kepada perintah Allah, barulah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti setakat ayat 8 Ada soalan? Silau lampu ni. Solat sunat witir jika diqada dalam waktu duha atau di siang hari kena buat secara genap. Apakah ada dalil? Ya, ada dalil lah. Nabi pernah satu malam Nabi tertidur dan tak bangun. Maka Nabi tak sempat solat witir pada malam tersebut, dan Nabi qada dengan melakukan solat duha. Dan solat duha kita tahu kan genap kan. Jadi kalau Nabi biasa solat duha, solat witir malam 9, maka Nabi buat solat duha 10. Kalau biasa buat witir malam tu 7, maka duha Nabi qada menjadi 8, Nabi genapkan. Ada dalil lah. Hadis tu hadis sahih. Orang yang tak berakal ni, adakah orang yang baca azan di surau masjid, adakah bacaan tertentu selawat sebelum melakukan azan? Tak ada dalil lah. Yang ada dalil ialah selawat setelah azan dilakukan. Bagi kita yang dengar azan, kita disunatkan selawat selepas azan, bukan sebelum. Yang sebelum tu yang biasa muazzin baca Allahumma salli ala Muhammad, semua tidak ada hadis. Itu adalah rekaan orang-orang yang terkemudian. Bunyi selawat cantik, tapi bila caranya tak betul, tempatnya salah, maka dia dikira sebagai amalan yang bid'ah. Adakah bacaan tertentu? Okay. Jika waktu sebenar solat fardu telah berlalu 15 minit, perlukah kita azan? Ya, boleh tutup lampu dia. Silau. Okey. Jika waktu sebenar solat fardu telah berlalu 15 minit, perlukah kita azan di surau masjid? Sebenarnya bukan sunnah Nabi melewatkan azan. Sebab azan ni, tujuan utama azan ialah, azan tu makna dia iklan. Iklan apa? Telah masuk waktu. Jadi kalau waktu dah masuk, dah 15 minit, dah setengah jam, sebenarnya tidak patut dilakukan azan. Kemudian yang kedua, mungkin orang tersalah faham.
Orang tersalah faham, dia ingat bila azan dilewatkan belum masuk, dia pun tunggu sampai dia tertidur. Jadi yang terbaiknya bila masuk waktu Isya ke, kalau tengah kuliah pun berhenti kuliah sekejap, azan. Itulah waktu terbaik dilakukan azan, iaitu sebaik-baik masuk waktu. Maksud orang yang tak berakal ini adalah orang yang baca Quran tak faham maksudnya, sedangkan fitrahnya manusia dikurniakan akal. Mohon bantuan Ustaz, saya keliru. Manusia memang diberi akal, dan tujuan diberi akal untuk berfikir, dan tujuan berfikir yang paling besar, yang paling utama ialah berfikir tentang Allah, tentang kebesaran Allah. Kita guna akal berfikir untuk kenal pencipta kita, untuk rasa kebesaran Allah. Dan salah satu cara berfikir untuk kenal Allah ialah memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita tak berfikir maksudnya, mana kita telah kufur nikmat akal. Akal kita guna untuk fikir pasal cari dunia, untuk makan, untuk berseronok. Tapi itu tak salah. Tapi tujuan akal dicipta, dianugerah pada kita yang paling besar ialah supaya kita berfikir tentang kebesaran Allah. Sebab itulah orang, Nabi sebut satu hadis, diangkat kalam, tidak dikira dosa bila seseorang itu gila. Sehinggalah dia hatta yafik, sehingga dia sedar. Mana bila dia gila, tak dikira dah. Dia nak buat apa ke, nak mengumpat ke, tak ada masalah. Sebab dia tak berakal. Maka Quran bercakap dengan orang yang berakal sahaja. Sebab ada tanggungjawab, ada perintah, ada larangan yang kita perlu faham, yang perlu kita tahu dan perlu kita laksanakan. Jadi bila baca Quran, guna akal. Jangan guna mulut sahaja. Mulut membaca, akal berfikir tentang maksudnya. Ustaz, untuk istighfar waktu sahur terbaik dalam solat witir atau berhenti dan fokus istighfar? Okey, istighfar ni Allah tak sebut, Nabi pun tak sebut. Cuma Nabi ada sebut doa yang terbaik ialah ketika sujud dalam solat. Jadi kalau kita ada istighfar di waktu sahur, kita ada dua pilihan. Sama ada solat witir, habis solat witir kita istighfar. Pilihan yang kedua, dan ini yang terbaik, tengah solat witir kita istighfar dalam solat, dan yang terbaik ketika sujud. Ketika sujud tu istighfarlah banyak-banyak. Ataupun ketika tahiyat akhir. Bila kita istighfar ketika dalam solat witir di waktu sahur, maka termasuk kelebihan beristighfar di waktu sahur, walaupun di dalam solat. Kalau wanita mahu pahala solat sepanjang malam, adakah kena pergi solat jemaah di masjid seperti lelaki? Ada pendapat mengatakan wanita boleh dapat pahala solat sepanjang malam dan tak perlu pergi solat subuh berjemaah, tapi dia hanya perlu solat subuh di awal waktu di rumah. Solat subuh di awal waktu di rumahnya. Dan dia juga akan dapat pahala bila tu? Kalau dia suruh suami dia kejut suami dia, salat subuh berjemaah di masjid, maka dia dapat pahala. Sebab apa? Dia mendorong ataupun menunjuk kepada suaminya ataupun juga kepada anaknya. Dia dapat ilmu. Apa ni pahala? Sebab apa? Sebab suami ataupun anak buat berdasarkan tunjuk ajar dia, ataupun sebab dia yang mengejutkannya. Wallahualam. Boleh tak kita salat witir 2 rakaat sebelum tidur dan salat? Tak boleh. Kalau witir selesaikan terus. Witir ni makna genap. Bila kita solat 2 rakaat, lepas tu tidur, itu bukan witir. Sebab 2 tu genap. 2 tu genap. Jadi kalau sebut witir, kena ganjikan terus. Kalau nak solat witir sebelum tidur, ganjikan terus. 3 ke, 1 ke, 5 ke. Ataupun nak witir selepas tidur, selepas tidur dan bangun tengah malam, maka sebelum tidur tu tidak ada witir. Tidak ada witir tidak ada 2 witir dalam satu malam. Malam ataupun siang datang dulu. Malam ataupun siang datang dulu. Oh, itu saya tak pasti ya. Sebab saya lahir-lahir malam dah ada, siang dah ada. Saya tak pasti. Wallahualam. Tolong terangkan solat malam Nabi. Oi, itu boleh bukalah, Google lah.
Macam mana cara Nabi solat? Nabi secara umumnya Nabi solat sebahagian besar malam. Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila nisfahu. Salah satu caranya separuh malam. Nabi solat separuh malam. Au zid alaihi, ataupun lebih daripada separuh malam, iaitu 2/3 malam. Awin qus minhu qalila, ataupun kurang daripada separuh, iaitu 1/3 malam. Jadi kalau ikut waktu Nabi solat, ada 3 keadaan. Kadang-kadang separuh malam, kadang-kadang 2/3 malam, kadang-kadang 1/3 malam. Berdasarkan surah Al-Muzammil. Kemudian Nabi baca surah apa? Banyak riwayat. Ada kata Nabi baca satu rakaat tu surah Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Yang pentingnya Nabi bila solat malam lama, Nabi tidur sekejap, kemudian Nabi solat malam, start solat tu tengah malam sampailah waktu subuh. Sampai bila datang melakukan azan, baru habis solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ni? Oh, tak ada. Nabi bila solat malam tidak ada package macam orang Melayu buat. Solat hajat, solat taubat, solat apa lagi? Solat tasbih tak ada. Itu bukan daripada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tak pernah solat malam sama ada di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain lebih daripada 11 rakaat. Dalam riwayat lain, tidak pernah Nabi solat lebih daripada 13 rakaat. Dan Aisyah tak sebut solat apa. Maknanya solat tu adalah solat malam lah. Adapun yang kita bila bangun malam solat tasbih, solat hajat, solat apa lagi? Solat taubat, itu bukan daripada Nabi. Bukan daripada Nabi. Tidak ada satu hadis pun Nabi bila bangun malam, Nabi namakan solat tu taubat, solat hajat. Tak ada. Tidak ada. Okey, cukup lah. Kita tutup. Ada lagi soalan? Tak ada kan? Oh, banyak. Tak apalah, tanya semula. Saya ada kelas lah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang besok pukul 10.30 sambungan huraian Al-Asma'ul Husna.